Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Cadangan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dijangka meningkatkan lagi perdagangan antara Johor dan Singapura. Ia bakal direalisasikan dengan pemeteraian MOU antara Malaysia dan Singapura. Kedua-dua negara bekerjasama antara satu sama lain untuk mewujudkan Zon Ekonomi Khas. Perdana Menteri Dan Lee Hsien Loong hadir menyaksikan memorandum persefahaman JSSEZ di Johor Bahru. Perdana Menteri dan rakan sejawatannya dari Singapura juga menyaksikan detik bersejarah projek Sistem Rapid Transit RTS Link disambungkan antara Malaysia Singapura. Penyambungan melibatkan penyempurnaan span itu titik pertemuan jejambat marin projek tersebut antara Johor Bahru dan Singapura. Kedua-dua pemimpin turut menandatangani plak yang secara simboliknya menunjukkan komitmen kepada pembinaan projek bernilai berbilion ringgit itu. Projek kemajuan RTS Link berjalan lancar dan diyakini mula beroperasi 1 Januari 2027. Menteri Pengangkutan berkata kemajuan projek itu kini mencapai tahap 68%. Projek mega itu adalah inisiatif mengurangkan kesesakan antara kedua-dua negara. Bekalan air di Pulau Pinang semakin pulih dengan hampir 60% pengguna kembali menerima bekalan itu. Ia hasil pemulihan bekalan air tahap 1 menerusi kerja pembaikan saluran paip kecemasan di Sungai Prai. Di bawah tahap 2, 84% daripada 590,000 pengguna terjejas di seberang Prai dan di kawasan pulau dijangka menerima kembali bekalan mulai 6 pagi ini. 5,725 penduduk terjejas di Johor dan Pahang. Di Johor, 4,945 penduduk terjejas ditempatkan di 36 PPS melibatkan 6 daerah iaitu Kota Tinggi, Pontian, Kluang, Segamat, Johor Bahru dan Batu Pahat. Manakala di Pahang, jumlah penduduk terjejas 780 orang daripada 231 keluarga yang ditempatkan di 9 PPS. Daerah Pekan paling terjejas dengan 548 orang ditempatkan di 3 PPS. Yang di-Pertuan Agong menitahkan Kerajaan Pahang menyiapkan segera semua projek tebatan banjir seluruh negeri itu. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah projek berkenaan perlu perhatian serius dan tidak perlu dipolitikkan. Terdahulu Sri Paduka berkenan melawat penduduk terjejas banjir dan menyampaikan bantuan di PPS Dewan Semai Bakti Jenis 1 Pekan. Yang di-Pertuan Agong dan Pemangku Raja Pahang diiringi Menteri Besar juga meninjau kerja pembaikan mendapan jalan Kuantan Segamat Giat dijalankan. Pengarah JKR Pahang memaklumkan jambatan Bailey dipasang sebagai lencongan sementara bermula hari ini dan dijangka siap dalam tempoh seminggu. Pembaikan kekal juga melibatkan cadangan pembinaan jambatan dengan kos 17 juta ringgit. Tiada calon SPM 2023 yang terkandas meskipun ada negeri terkesan banjir. Menteri Pendidikan berkata peperiksaan berjalan lancar dan tiada sekolah mahupun pusat peperiksaan ditutup. Peperiksaan itu bermula 8 Januari lalu sehingga 7 Mac dengan melibatkan 395,870 calon. Dalam pada itu, orang ramai diminta peka dengan unjuran ramalan cuaca dikeluarkan Met Malaysia. Selain sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan bencana banjir, ramalan itu mampu membantu rakyat melakukan persediaan awal. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Melaka hantar pasukan bantuan ke daerah terjejas banjir di Johor. Pasukan respon bencana sokongan PARAS itu dianggotai 13 pegawai dan anggota selain aset logistik seperti lori, kenderaan pacuan 4 roda dan bot. 131 anggota dan veteran ATM terkesan banjir ketika melanda Kelantan dan Terengganu. 49 daripadanya merupakan anggota di bawah Brigad ke-8 Infanteri. Pihak Kementerian Pertahanan masih mengumpul maklumat lengkap mengenai anggota atau veteran tentera yang terjejas akibat banjir termasuk di Johor.
Dua ditahan kerana disyaki terlibat kes samun dan rogol pelajar kolej di Bukit Ampang View. Menurut Ketua Polis Selangor, penuntut terbabit bersama rakan lelakinya telah ditahan dua penjawat awam lengkap beruniform. Rakan lelaki mangsa dibawa ke bank sementara salah seorang suspek bertindak merogol mangsa. Seorang pekerja didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh kerana membunuh majikannya. Yap Kok Meng, 54 tahun, dipercayai lakukan perbuatan itu 4 Januari lalu. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibaca kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Sebutan semula kes 6 Mac ini. Seorang pengasuh wanita warga Indonesia mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Kangar atas tuduhan menyembunyikan kelahiran seorang bayi lelaki 21 Disember tahun lalu. Dia didapati mengebumikan mayat bayi lelaki itu yang dilahirkannya di bilik air sebuah rumah. Mahkamah membenarkan jaminan RM8,000 dengan dua penjamin warga Malaysia dan mengarahkan pasport tertuduh diserah kepada mahkamah. 7 individu dipanggil beri keterangan berhubung insiden kebakaran 3 kenderaan milik ahli Parlimen BRUAS di kediamannya di Taman Semarak Jaya Air Tawar. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pihaknya akan mempertingkatkan rondaan dan pemantauan di sekitar kawasan kejadian. Polis menemui 1 botol disyaki mengandungi molotov koktail yang menyebabkan kebakaran yang memusnahkan kenderaan milik bekas Speaker Negeri Perak. 2 pengedar dadah diberkas polis dalam operasi di kawasan hentian bas Batu 34 Pontian. Lebih 315 gram heroin dianggar bernilai RM9,468 dirampas. Kedua-dua suspek positif dadah dan punyai rekod jenayah. Mereka direman untuk siasatan lanjut. 913 individu yang ditahan atas pelbagai kesalahan sepanjang 10 hari Ops Tapis Khas oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kelantan. Antaranya 4 orang termasuk warga emas dan pasangan suami isteri ditahan miliki pistol dan dadah dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Mas dan Tumpat, Kelantan. Turut dirampas sebuah kereta dianggarkan bernilai RM15,000 manakala pasangan suami isteri berkenaan mempunyai 28 dan 3 rekod jenayah lampau. Seorang pengarah dituduh melakukan 17 kesalahan pengubahan wang haram RM164.5 juta. Suruhanjaya Security Malaysia dalam kenyataan berkata, tertuduh Chin Wailan menerima hasil aktiviti itu menerusi akaun bank pribadinya dan beberapa akaun syarikat. Kesalahan didakwa berlaku antara 23 Disember 2020 dan 2 Oktober 2022. Majikan di negara ini perlu meningkatkan usaha menjaga aspek kebajikan pekerja selari keuntungan diterima. Perdana Menteri berkata, kerajaan komited menyokong usaha untuk tambah baik kemudahan kepada kaki tangan masing-masing. Ia termasuk aspek pendidikan, kesihatan dan perumahan perlu diberi perhatian. Kerajaan mensasarkan untuk mengoptimum kesalin hubungan antara China dan Malaysia. Kesediaan itu menerusi penerbangan terus, transit dan tempahan khas bagi memperkukuhkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan berkata, ia sebahagian usaha pemulihan pelancongan disokong peruntukan belanjawan khusus RM350 juta tahun ini. Motek dan KPDN terus bekerjasama pastikan harga pakej pelancongan dan penginapan di Malaysia berpatutan. Pihak yang ambil kesempatan kaut keuntungan tidak wajar berdepan tindakan tegas. Ini penting bagi melindungi pengguna selain memastikan sektor pelancongan negara tidak terjejas. Program latihan vokasional dan pendidikan teknikal TVET khusus untuk penuai kelapa sawit dicadang diperkenalkan. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, langkah itu bagi mengatasi masalah kekurangan pekerja dalam industri kelapa sawit negara sekaligus mengurangkan penggunaan tenaga buruh asing. Terdapat 5.67 juta hektar kawasan tanaman sawit di Malaysia. SME Bank sasar pembiayaan RM4 bilion kepada usahawan tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, 2.5 bilion daripadanya disedia khusus untuk usahawan PKS. Fokus tertumpu kepada usahawan yang tidak dapat akses pembiayaan. Selain pendanaan, bank itu turut beri bimbingan pengurusan keuangan dan strategi perniagaan.
61,466 penduduk Kedah telah mendaftar dan mengemaskini sistem padu setakat ini. Jabatan Perangkaan Kedah optimis jumlah tersebut dapat ditingkatkan dengan pelbagai langkah dan usaha bersepadu dilakukan bagi menggalakkan orang ramai mendaftar sistem padu. Perkeso Negeri Sembilan menyampaikan faedah pengurusan mayat dan faedah pencen penakat di bawah skim Keselamatan Pekerja Perkeso kepada waris orang berinsurans Abdul Muiz Zakaria yang maut dalam kejadian kemalangan pada 30 Disember tahun lalu. Menurut pengarahnya Nur Muhammad Bahtiar Muhammad Akhir, pencarum yang bekerja sebagai penghantar barangan bermajikan itu layak menerima faedah pencen penakat sebanyak 53% iaitu sebanyak RM1,049.75 sebulan. Yang di-Pertua Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat ke program Forum Perdana Hal Ehwal Islam Diraja bertajuk Institusi Diraja Penyatuan Ummah di Istana Negara. Program yang disiarkan secara langsung di TV1 itu menampilkan 3 panel termasuk Timbalan Mufti Pahang, Datuk Badli Shah Alauddin. Turut hadir Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri Keuangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Pengganas Israel didakwa di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berikutan serangan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, Palestin. 17 orang hakim ICJ disertai oleh seorang hakim Palestin dan seorang hakim Israel mendengar hujah awal yang dibuat Afrika Selatan. Selain mendakwa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, Afrika Selatan mahu mahkamah mengarahkan Israel menangguhkan kempen ketenteraannya di Gaza. Perbicaraan awam hari kedua disambung hari ini. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan angka korban akibat serangan rejim Zionis ke atas Semenanjung Gaza sejak Oktober lepas mencecah 23,210 nyawa, manakala sekurang-kurangnya 59,067 yang lain cedera. Sejumlah mangsa masih berada di bawah runtuhan dan di jalan-jalan raya kerana ambulans tidak dapat masuk ke lokasi. Serangan rejim itu turut memusnahkan 60% infrastruktur di Gaza, manakala hampir 2 juta penduduk hilang tempat tinggal. Sementara itu, pendatang haram dan pelampau Yahudi terus mengganas membakar kediaman dan ternakan milik rakyat Palestin Hebron. Mereka turut mengugut untuk membunuh penduduk tempatan. Sejak serangan ke atas penduduk Gaza bermula Oktober lepas, pendatang haram Israel membawa senjata dan memecah masuk rumah penduduk tempatan selama 22 hari berturut-turut. Rumah beberapa penduduk di timur laut Hebron musnah dibakar, selain kereta dan kambing ternakan mereka dirampas. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO membatalkan satu lagi misi perubatan ke Gaza. Menurut Ketua Pengarah Tedros Adhanom Ghebreyesus, pembatalan itu akibat gagal menerima jaminan keselamatan. Pembatalan kali ini merupakan kali ke-6 dalam tempoh 2 minggu. Tedros memaklumkan misi ke-6 ke utara Gaza yang dibatalkan oleh agensi PBB kerana permintaan untuk melawat tidak diluluskan sejak lawatan terakhirnya pada 26 Disember. Kira-kira 125 pengawal penjara dan 14 pegawai pentadbiran dijadikan tawanan oleh banduan di 5 penjara di Ecuador. Ia ekoran rusuhan dan pemberontakan yang tercetus pada Isnin lalu. Mereka ditawan di penjara di wilayah Azuay dan Canar, Napo, Tungu Rahua dan Cotopaxi. Polis dan Angkatan Tentera terus bekerjasama untuk membebaskan mereka. Presiden Ecuador Daniel Noboa menggesa pasukan tentera dan polis untuk mengembalikan ketenteraman di penjara. Sementara itu, Ecuador kini berada dalam keadaan perang terhadap kartel dadah. Ini berikutan gelombang penculikan dan serangan maut sebagai tindak balas terhadap tindakan keras kerajaan negara itu. Beratus-ratus tentera berkawal di jalan-jalan utama di ibu kota Ecuador. Presiden Ecuador mengisytiharkan darurat dan perintah berkurung dan kumpulan-kumpulan itu membalas dengan perisytiharan perang. Jumlah korban akibat bencana gempa bumi yang melanda wilayah Ishikawa di tengah Jepun kini mencecah seramai 213 orang. Sekurang-kurangnya 567 cedera, manakala 52 orang lagi masih hilang. Sebanyak 98 kematian dilaporkan di Suzu, manakala di Wajima seramai 83 orang dilaporkan terkorban. Manakala di Anamizu 20 orang, Nanao 5, Noto 4, Shika 2 dan di Hakoi 1.
Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.